Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang para pendengar Radio IKIM yang dihormati Ustaz Syafiq yang merupakan penerbit baru rancangan Tafaqquh Fiddin. Kita akan teruskan perbincangan membahaskan ataupun berkongsi pandangan tentang fahaman terhadap kitab Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Dalam 2 minggu yang lalu, kita telah membincangkan tentang teks beliau yang menyentuh tentang sifat-sifat mutasyabihat. Dan kita nyatakan berdasarkan teks yang disebut oleh Abu Hanifah, beliau menyebut bahawa Allah SWT dalam teks itu disebut bahawa syai'un la kal asya' wa ma'na syai' itsbatuhu bila jismin wala jauharin wala aradin wala haddin lahu wala diddin lahu wala nid lahu wala misl lahu. Allah SWT itu sesuatu, dan sesuatu ini kita dah bahaskan dalam pertemuan yang lepas. Ia merujuk atau bermakna al-mawjud. Kewujudan Allah SWT kita isbatkan tanpa berjisim, tanpa berjauhar, tanpa arad, tanpa definisi had, tanpa lawan, tanpa perumpamaan ataupun contoh. Dan ini sebagaimana yang kita huraikan yang dalam pertemuan yang lalu, suatu penegasan tentang sifat tanzih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebut dalam kaitannya dengan sifat mutasyabihat yang kita sebutkan tadi, beliau menegaskan tentang walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarahullah ta'ala fil Quran. Di sini Abu Hanifah menegaskan bahawa oleh kerana Allah SWT menyebut tentang sifat yad, sifat wajh bagi Allah SWT, maka kita wajib mengisbat dan mengimani tentang sifat tersebut. Namun iman ataupun kepercayaan ataupun i'tiqad kita tentang sifat ini perlu berselari dengan fahaman tanzih yang telah kita tegaskan di atas, dengan tidak menggambarkan sifat itu sebagai beranggota ataupun berjasad ataupun berjisim dan sebagainya. Dan kenyataan ini juga Abu Hanifah gandingkan dengan ungkapan yang disebut wala yuqalu inna yadahu qudratahu aw ni'matahu lianna fihi ibtal sifah wa huwa qawlu ahlul qadr wal i'tizal walakinna yadahu sifatuhu bila kaifah wa ghadabihi wa ridah wa ghadabahu wa ridahu sifatani min sifatihi ta'ala bila kaifah. Dia menyebut jangan kita mengatakan bahawa yadullah itu adalah kudratnya ataupun nikmatnya, sebab pada menegaskan ataupun pada menyatakan bahawa yadullah itu kudrat ataupun nikmatnya itu bermakna kita membatalkan ataupun kita menafikan sifat. Dan ini suatu pandangan yang menyeleweng, dan ia disebut oleh Abu Hanifah sebagai pandangan ahli qadar, golongan qadariyah, wal i'tizal, dan golongan mu'tazilah. Apa yang Abu Hanifah inginkan ialah kita kena mengatakan atau beriktikad bahawa yadullah itu adalah sifatnya, dan sifatnya itu bila kaifah, tanpa kita membayangkan, tanpa kita menghadkan bagaimana yad Allah SWT. Bagaimana kalau kita terjemahkan secara literal, yadun itu maknanya tangan. Jadi kalau kita isbatkan berdasarkan ayat Al-Quran bahawa Allah SWT itu mempunyai tangan, tetapi jangan kita menggambarkan, menghadkan bagaimana atau membayangkan bagaimana tangan Allah SWT itu. Bahkan kita kena melihat tangan itu sebagai satu daripada sifat-sifat
yang sabit bagi Allah berdasarkan nas Al-Quran. Dan kita tak boleh mengandaikannya. Di sini kita lihat kekeliruan yang mungkin berlaku dalam masyarakat tentang persoalan ayat-ayat mutasyabihah ini. Saya sendiri pernah mendengar setengah golongan itu mengisbatkan sifat-sifat khabariyah atau sifat mutasyabihat ini dalam ungkapan-ungkapan yang membayangkan seolah Allah SWT itu beranggota. Ada wajah, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Dan kadang-kadang tanpa disedari, pengisbatan itu menampakkan seakan-akan Allah itu beranggota. Sebab dalam ceramah-ceramah yang saya pernah lihat, ada penceramah yang menunjukkan ataupun mengisyaratkan, misalnya bila dia memperkatakan tentang bahawa Allah SWT itu ada tangan, dia mengisyaratkan kepada tangan dia. Ada wajah, dia mengisyaratkan kepada wajah dia. Nah, ini yang dalam perbahasan ilmu kalam dilihat sebagai tashbih, bahkan sebagai tajsim, sebagai pandangan yang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Pandangan yang mengatakan bahawa Allah SWT itu beranggota sebagaimana anggota yang ada pada manusia. Dan ini yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, kerana kita jelas bahawa Allah SWT itu laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun di kalangan makhluk ini yang menyerupai, yang setanding, yang sama dengan Allah SWT. Oleh sebab itu, bila kita membaca ayat-ayat ataupun kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, kita perlu berhati-hati supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan yang mengisbatkan sifat itu dalam bentuk anggota, dalam bentuk menyamakan dengan makhluk. Itu satu pandangan, satu mazhab, satu aliran apabila memperkatakan tentang sifat-sifat mutasyabihat ini. Satu pandangan lain lagi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Hanifah dalam teksnya ini, ialah golongan Mu'tazilah. Kalau dalam konteks sekarang, golongan yang terlalu mendokong akalnya sehingga menggunakan akal secara mutlak dalam menilai sebarang hukum hakam ataupun ajaran agama. Dalam petikan yang saya bacakan tadi, Abu Hanifah secara jelas mengkritik golongan-golongan Mu'tazilah ini kerana mereka atas alasan, atas pandangan, atas kefahaman bahawa Allah SWT itu tidak berjisim, tidak beranggota, tapi telah pergi melampau sehingga kan menafikan ayat-ayat ini, menafikan sifat-sifat ini. Dan mereka menolak ataupun mentakwil secara yang melampau terhadap sifat-sifat mutasyabihat ini, sehingga kan menampakkan bahawa Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat yang disebut oleh Al-Quran tersebut. Ini yang disebut sebagai yang menafikan sifat. Jadi kita ada dua ekstrim dalam membahaskan ayat-ayat mutasyabihat ini. Ada satu ekstrim, dia mengisbatkan sifat-sifat itu secara yang zahir, secara yang literal, seakan-akan Allah SWT itu berjisim, beranggota dan sebagainya. Di satu ekstrim yang lain, kerana nak mensucikan Allah daripada sifat-sifat tajsim tadi, sifat-sifat berjisim tadi, dia menafikan sifat-sifat ini. Dan penafian ini boleh memberi implikasi dia menafikan sifat-sifat yang disabitkan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang kita boleh baca dalam pelbagai ayat yang mengisbatkan tentang sifat yadun, sifat nuzul, istiwa dan sebagainya. Jadi di sini Abu Hanifah dalam petikan ini secara khusus menyebut golongan-golongan yang menafikan sifat itu. Jadi penafian terhadap golongan itu secara jelas menunjukkan bahawa apa yang dibahaskan oleh ulama-ulama kalam Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah dan Maturidiyah kemudian, selari dengan apa yang ditekankan oleh Abu Hanifah di sini. Sebab
Walaupun dalam teks ini Abu Hanifah menolak sebarang bentuk penakwilan yadun itu, tangan itu kepada kudrah ataupun nikmah, tapi dia mengaitkan kerana li'anna fihi ibtal sifah. Penafian ataupun pentakwilan sifat yadun tu sehingga menafikan apa yang telah disabitkan oleh Al-Quran itu. Dan apabila Abu Hanifah sendiri mengisbatkan, apabila dia kata walakinna yadahu sifatuhu. Ini yang penting, yang kita boleh lihat sebagai kata kunci di sini, sebab Abu Hanifah menyebut yaduhu, tangan Allah itu adalah sifatnya. Tangan Allah itu adalah sifatnya, bukan anggotanya, bukan jisimnya, bukan jasadnya dan sebagainya. Jadi bila dia menyebut, dia mengkategorikan yadun itu sebagai sifat, maksudnya ia akan kembali kepada perbahasan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang kita dah bincang sebelum ini. Bila kita bincang tentang sifat kudrat, sifat ilmu, sifat hayah dan sebagainya. Dan semua sifat-sifat itu mempunyai kualiti yang sama. Sebagaimana dengan kualiti sifat yadun ini. Dia qadim, dia azali, dia tak sama dengan sifat-sifat makhluk. Dia tidak terhad dan sebagainya. Jadi sama juga. Jadi maksudnya dalam perbahasan Abu Hanifah di sini, apabila kita membaca kenyataan dia tentang yadun, wajhun dan sebagainya, istiwa dan sebagainya, kita tak boleh membayangkan kenyataan itu sebagai mengisbatkan sifat-sifat tersebut sebagaimana anggota ataupun jisim. Dan ini salah kalau kita katakan Abu Hanifah juga termasuk dalam golongan yang ekstrim yang mengisbatkan tangan itu secara berjasad dan beranggota. Kerana tegas di sini bahawa dinyatakan walahu yaduhu walakinna yadahu sifatahu bila kaifa. Tanpa ada ataupun tanpa dapat kita bayangkan ataupun kita faham macam mana sifat tersebut. Dan ini sebagaimana yang kita tahu, samalah seperti apa yang kita bincangkan tentang sifat-sifat sebelum ini. Itu satu perkara. Maksudnya Abu Hanifah tidak mengisbatkan sifat-sifat ini sebagaimana golongan-golongan yang mujassimin ataupun golongan-golongan yang musyabbihin, orang yang mentashbih dan menjisimkan Allah itu mengisbatkannya seakan-akan anggota, dan dia juga tidak menafikan sifat ini sebagaimana golongan-golongan Mu'tazilah yang sampai ke tahap menidakkan ataupun menolak nas ataupun kenyataan nas yang sarih, yang jelas itu. Dan apa yang saya nak sebutkan juga di sini, apabila Abu Hanifah menyebut walakinna yadahu sifatahu bila kaifa, tangan itu adalah tangan Allah SWT itu adalah sifatnya bila kaifa, tanpa kualiti ataupun tanpa kebagaimanaan. Ini adalah suatu bentuk takwilan sebenarnya. Jadi kalau kita katakan dalam teks yang sebelumnya Abu Hanifah mengkritik golongan yang mentakwil sifat yadun itu kepada kudrat dan nikmah, penolakan itu bukan secara mutlak sedemikian kerana dia kaitkan takwilan yang melampau sehingga menafikan sifat yadun itu. Namun nyataan beliau sendiri bila dia menyatakan bila kaifa, itu adalah sebahagian ataupun suatu bentuk pentakwilan juga sebenarnya. Ini yang dibahaskan oleh ulama-ulama tauhid selepas itu, bahawa takwilan itu ada dua bentuk takwilan. Satu takwilan yang tafsili, takwilan yang detail. Satu lagi takwilan yang ijmali, suatu takwilan yang ringkas, yang dasar. Dan perkataan ataupun ungkapan bila kaifa ini adalah suatu ungkapan yang menunjukkan adanya unsur takwilan yang dasar tadi tu. Sebab bila dia isbat sifat yadun, tetapi dia nyatakan sifat yadun itu bila kaifa, tanpa sifat kebagaimanaannya, tanpa rupa kebagaimanaannya, maknanya dia dah nak menafikan sebarang bentuk gambaran, sebarang bentuk tafsiran ataupun andaian bahawa yadun Allah SWT itu seumpama anggota ataupun berjisim dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu lihat bagaimana pandangan Abu Hanifah ini selari dengan apa yang kita akan
baca ataupun kita boleh baca dalam tulisan-tulisan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kemudian. Dan dalam perbahasan-perbahasan yang seterusnya pun kita boleh lihat bagaimana penegasan tentang sikap yang perlu kita ambil ataupun sikap yang selamat yang perlu kita dokong apabila berhadapan dengan sifat-sifat mutasyabihat ini, iaitu kita mengisbatkan dalam bentuk sebagaimana yang dinyatakan oleh nas, tetapi tanpa menggambarkan. Dan ini sebenarnya kalau dalam istilah ilmu tauhid disebut sebagai tafwid. Tafwid ini maknanya kita meyakini tentang sifat tersebut, tapi kita menyerahkan kepada Allah SWT tentang hakikatnya, sebab kita tak mampu menanggapi bagaimana hakikat sebenar sifat-sifat tersebut. Jadi istilah tafwid itu lebih tepat untuk kita nyatakan ataupun kita sebut apabila kita memperkatakan tentang sifat-sifat mutasyabihat. Jadi kalau orang tanya tentang sifat yadun, tentang tangan, sifat istiwa, sifat wajah, turun dan sebagainya, itu kita kata itu kita tafwid kepada Allah, kita mengisbat, kita meyakini semua itu sebagai benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran, tapi kita elakkan, kita jauhkan daripada mentafsirkan, membayangkan, menggambarkan elemen-elemen yang bersifat anggota dan jisim kepada sifat-sifat sebut, dan juga kita elakkan daripada menafikan sifat-sifat sebut. Jadi kita elakkan daripada dua ekstrim yang saya sebutkan tadi. Dalam hal ini kita boleh lihat banyak tulisan-tulisan atau kenyataan-kenyataan para ilmuwan selepas itu, hatta dalam tulisan-tulisan yang mensyarahkan kitab Fiqhul Akbar ini pun juga memberi gambaran tentang wujudnya dua pandangan tadi. Dua pandangan yang ekstrim, satu yang mengisbat sifat sebut secara berjisim dan beranggota, dan satu lagi menafikan sehingga kan dia menafikan terus secara mutlak sifat itu daripada Allah SWT, dan seakan menolak kenyataan Al-Quran ataupun kenyataan nas wahyu tentang sifat itu. Jadi yang paling selamat sebagaimana yang kita katakan oleh salah seorang misalnya ulama yang mensyarahkan kitab Fiqhul Akbar ini, iaitu Mulla Ali Qari, dia kata waqta talat at-ta'ifatani fi babis sifat fa ta'ifatun ghallat fi bertembungan, bermusuhan, bertelagah di antara dua golongan tentang perbahasan sifat ini. Satu golongan melampau dalam menafikan sifat itu, satu golongan pula melampau dalam mengisbatkan sifat itu. Dan kami mengambil jalan tengah mutawassit di antara melampau dalam menafi dan melampau dalam mengisbat. Apa yang disarankan oleh Mulla Ali Qari ialah fa'asbatna sifatul kalam kamal, kita mengisbatkan sifat kesempurnaan Allah SWT, dan kita nafikan daripada sifat tersebut sebarang persamaan, sebarang perumpamaan, sebarang keserupaan dengan sebarang makhluk dari semua aspek. Ini adalah pandangan yang mutawasit, yang wasatiyah dalam akidah berkaitan dengan sifat-sifat mutasyabihat. Kita baca juga misalnya dalam syarah yang sama, nukilan misalnya dalam konteks mentakwilkan ayat-ayat sebegini. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, yaqbalu at-ta'wil idza kana al-ma'na alladhi awwala bihi qariban mafhuman min takhadub al-arab wa yatawaqqaf fihi idza kana ba'idan. Kita boleh menerima takwilan-takwilan terhadap makna-makna ini sekiranya makna-makna yang ditakwilkan itu dekat dengan nas, dekat dengan konteks nas ataupun penggunaan orang Arab tentang lafaz-lafaz ataupun sifat-sifat tersebut, dan kita tawakuf, kita kita tidak mengiyakan ataupun tidak menolak sekiranya takwilan-takwilan itu jauh, ataupun kita biarkan ataupun kita
apa yang disebut sebagai tidak menyokong takwilan-takwilan yang jauh sehingga seakan menafikan sifat itu juga. Apa yang menarik juga kalau kita lihat Imam Al-Ghazali dalam kitab akidahnya yang terkenal iaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad, apabila beliau memperkatakan tentang nas-nas ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat ini, beliau menegaskan bahawa manusia ataupun masyarakat umat Islam ataupun manusia umumnya ada dua kategori. Satu kategori awam dan satu lagi kategori ulama. Untuk kategori awam, Imam Ghazali menasihatkan supaya kita jangan dedahkan mereka dengan perbahasan-perbahasan yang berkait dengan sifat-sifat mutasyabihat. Kerana dibimbangi akal mereka dan ilmu mereka tidak mampu membezakan di antara mengisbatkan sifat-sifat itu secara yang beranggota dan berjisim dan menafi ataupun mentakwil sifat-sifat itu sehingga dibimbangi secara tanpa disedari mereka telah menafikan sifat itu. Jadi saranan Imam Al-Ghazali untuk golongan awam, kita hendaklah meyakini tentang sifat-sifat tersebut kerana ia dinyatakan ditegaskan oleh Al-Quran. Tapi dalam masa sama, kita hendaklah mensucikan Allah SWT daripada sebarang bentuk penyerupaan, sebarang bentuk tashbih, sebarang bentuk tajsim, seolah-olah membayangkan Allah SWT itu mempunyai anggota sebagaimana makhluk. Dan ini berdasarkan penegasan Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu untuk golongan awam. Dan kita perlu tahu di sini bila disebut golongan awam, dia tak semestinya golongan yang tak terpelajar. Kadang-kadang golongan yang tak terpelajar tapi tidak menguasai ilmu akidah, dia juga termasuk dalam golongan yang awam. Ramai di kalangan para pelajar kita yang mempelajari hatta dalam bidang-bidang agama sekalipun, tetapi dengan pengkhususan tertentu, mereka juga tidak menguasai ilmu akidah. Golongan dalam sistem pendidikan yang sekarang kita lihat, pengkhususan yang begitu rigid, yang begitu terhad, yang begitu mengongkong. Sehingga kan golongan-golongan yang belajar syariah tak menguasai akidah. Golongan yang belajar hadis tidak memahami akidah. Golongan yang belajar tafsir tidak memahami akidah. Jadi akhirnya mereka cenderung kepada memahami dan mentafsirkan nas-nas yang mereka jumpa itu secara yang tidak selaras dengan apa yang dibahaskan dalam lingkungan ataupun dalam tradisi ilmu akidah itu. Jadi ini yang boleh menimbulkan kecelaruan di dalam masyarakat. Dan dalam konteks ini Imam Al-Ghazali menasihatkan kita perlu mengambil pendekatan awam, meyakini tentang apa yang Allah isbatkan untuk diri dia, tentang sifat-sifat tersebut. Dan kalau dalam konteks Abu Hanifah tadi, melihat ke semua sifat-sifat mutasyabihat ini sebagai sebahagian daripada sifat. Dan apabila kita sebut sebagai sifat, maknanya dia terangkum di bawah perbahasan tentang sifat dengan elemen-elemen ataupun dengan hukum-hukum sifat. Seperti dia tidak menyerupai dengan makhluk, dia itu qadim, dia azali, dia itu sabit pada zat Allah SWT. Dan dalam konteks ayat mutasyabihat ini, kenyataan Imam Malik bin Anas yang masyhur yang kita biasa baca, bila dia mengatakan tentang sifat istiwa, sifat bersemayam Allah SWT di atas arasy, al-istiwa'u ma'lum wal kaif majhul was-su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Jadi wajib kita beriman dengannya, tapi kita tak boleh mempersoalkan, tak boleh memikirkan tentang bagaimana sifat istiwa itu, mempersoalkan, menanyakan, mengkaji tentang sifat-sifat itu juga tidak digalakkan, sebab kita gagal, kita tak akan mampu memahami hakikat sifat tersebut. Sebab hanya Allah SWT sahaja yang mampu memahaminya. Jadi itu adalah pegangan ataupun akidah yang selamat bagi golongan awam dalam persoalan ayat-ayat mutasyabihat. Manakala golongan ulama pula, sebagaimana kata Imam Ghazali,
mereka perlu mengetahui dan memahami perbahasan tentang sifat-sifat mutasyabihat ini. Kalau dikatakan takwilannya macam mana, kalau tidak perlu ditakwilnya, kena faham yang macam mana. Semua itu perlu difahami kerana mereka bertanggungjawab untuk memperjelaskan isu berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat ini sekiranya timbul perbahasan ataupun timbul isunya dalam masyarakat. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Al-Ghazali menyebut hatta di kalangan ulama juga dalam keperluan untuk memahami isu ini, itu pun bukan fardu ain. Lastu aqul inna dhalika fardun ainun id lam yarid bihi taklif. Sebab benda itu bukan suatu yang ditaklifkan. Apa yang ditaklifkan menurut Imam Ghazali adalah kita mentanzihkan Allah SWT an kulli ma daripada sebarang apa yang menyamai Allah SWT daripada makhluk dan sebagainya. Apa yang kita dituntut ialah kita mentanzihkan Allah, kita mensucikan Allah SWT daripada sebarang persamaan. Itu memang kita dituntut. Tapi sebagai fardu kifayah, para ulama diminta untuk memahami, mempelajari, mengetahui tentang hujah-hujah, mengetahui tentang pandangan-pandangan, dan mengetahui juga apakah pandangan yang selamat tentang isu ini. Jadi ini juga yang saya lihat selaras dengan apa yang Imam Abu Hanifah nyatakan dalam Fiqhul Akbar, kerana beliau tidak menyarankan supaya kita mengisbatkan sifat-sifat ini secara yang berjisim ataupun beranggota, tapi tidak juga menyarankan kita mentakwil sifat ini sehinggalah ke tahap kita menafikan sifat asal yang dinyatakan oleh Al-Quran itu. Jadi itu kita nampak isu yang sebegini sebenarnya bukan baru dan telah pun dibahaskan dan telah selesai sebenarnya kalau kita mempelajari dan meneliti perbincangan para ilmuwan yang awal tentang perkara-perkara ini. Saya nak akhiri perbahasan hari ini dengan satu lagi kenyataan Abu Hanifah yang kita akan baca juga dalam kitab ini, tapi teks ini agak ke belakang, yang berkait dengan dengan sifat dengan perbincangan tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Abu Hanifah menyebut wa kullu syai'in dzakarahu ulama bil farisiyah min sifatillahi ta'ala an ismihi fajaizul qawlu bihi siwa al yad bil farisiyah wa yajuzu an yuqal bi ra'yi khudai an azza wa jalla bila tashbihin wala kaifiyah. Beliau menyebut setiap sesuatu yang disebut oleh ulama dalam bahasa Parsi, setiap sesuatu yang disebut oleh ulama dalam bahasa Parsi berkenaan dengan sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, semua itu harus. Maksudnya kalau ulama Parsi menyebut tentang sifat-sifat Allah dalam bahasa Parsi, menyebut nama-nama Allah dalam bahasa Parsi, itu harus. Kecuali sifat yadun, sifat tangan ini, dalam bahasa Parsi tidak harus disebut yadun dalam bahasa Parsi. Apa yang kita boleh lihat di sini, bila kita memperkatakan tentang sifat-sifat mutasyabihat ni, kadang-kadang bahasa itu juga memain peranan. Kerana bahasa Arab dia tak sama dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab mempunyai makna dan cakupan pengertian yang luas, yang kaya. Dan ia tidak semestinya membawa satu makna, tapi membawa makna-makna yang banyak. Dan dalam konteks ini, orang Arab tidak menghadapi masalah bila membaca Al-Quran dan menemui ungkapan-ungkapan yang bersifat mutasyabihat tadi. Tapi dalam bahasa Parsi, Imam Abu Hanifah menyebut dalam nama-nama lain tak apa, tapi perkataan yadun tak boleh disebut dalam bahasa Parsi. Wa yajuz an yuqal, boleh dikatakan harus disebut sebagai barai khudai, maksudnya wajhullah, tapi bila tashbih wala kaifiyah, tanpa mentashbih dan tanpa membayangkan bagaimana sifat itu. Kemudian beliau menyebut lagi walaysa qurbillahi ta'ala wala bu'dihi
min tariqi tul masafah wa qasriha. Walakinna ala ma'na al-karamah wal hawan. Tidaklah dekat dan jauhnya Allah SWT itu daripada makhluknya dalam bentuk panjangnya jarak ataupun pendeknya jarak itu. Tetapi ala ma'na al-karamah wal hawan. Tetapi dengan maksud kemuliaan dan kehinaan. Apabila Allah hampir dengan kita, maknanya kita dipenuhi ataupun kemuliaan itu hampir dengan kita. Apabila Allah jauh daripada kita, kita ini diselubungi oleh kehinaan. Dan ini juga sebahagian daripada takwilan-takwilan yang kita boleh baca dalam Imam Abu Hanifah, yang sebenarnya menampakkan kepada kita, apabila kita memperkatakan tentang ayat-ayat mutasyabihat ni, kita perlu berhati-hati. Ada masanya kita boleh mengemukakan takwilan-takwilan jika fahaman-fahaman tajsim, fahaman-fahaman tashbih dilihat dominan dalam sesuatu masyarakat itu. Tapi kalau tiada isu yang semikian, kita tak perlu mentakwil, sebab orang boleh faham perkara itu secara yang suci dan sunyi daripada sebarang bentuk anggota dan tajsim bagi Allah SWT. Jadi demikian perbahasan tentang ayat mutasyabihat yang disebut dalam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. InsyaAllah kita akan teruskan pembacaan kitab ini dalam pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.